أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء. Surah 70. Al-i'tikaf. Hadza mabhasul i'tikaf. Ini adalah bahasan tentang hukum i'tikaf. Al-i'tikafu lughatan al-lubsu. Bermula lafaz i'tikaf itu lughatan pada lughah maknanya al-lubsu, diam, duduk. Al-lubsu makna dia al-iqamatu ala syai'i. Diam atas sesuatu, duduk atas sesuatu. Ai mulazamatuhu, melaziminya. Melazimi sesuatu. Wa habsun nafsi alaih. Menahankan diri atasnya atas sesuatu. Khairan kana au syarran. Kebaikan ada ia ataupun kejahatan. Itu makna i'tikaf pada lughah. Makna pada lughah lebih umum daripada makna pada syarak. Jadi i'tikaf makna melazimi sesuatu. Sama ada sesuatu itu benda baik ke ataupun benda jahat. Wa syar'an jatuh wa. Wa syar'an atah pada lughatan. Al-lubsu fil masjidi min syaksin maksusin biniyatin. I'tikaf pada syara maknanya al-lubsu diam, duduk fil masjidi di dalam masjid. Nah, jadi i'tikaf yang pertama kena al-lubsu duduk, diam. Syarat kedua kena fil masjidi di dalam masjid. Diam duduk di tempat lain pada masjid tak jadi i'tikaf. Mesti kena masjid. Masjid sama ada masjid jamek ataupun masjid yang tidak jamek. Masjid yang ada buat Jumaat ataupun tidak ada Jumaat. Jadi mesti kena fil masjidi di dalam masjid. Artinya madrasah ataupun tempat bukan masjid tak boleh i'tikaf. Lubsu tadi min syaksin maksusin, daripada orang yang tertentu. Lubsin min syaksin maksusin mana huwal muslimul mumayyizul aqilut tahiru anil janabati wan nifasi was-sahi al-kafin nafsahu an syahwatil farji ma'az zikri wal ilmi bitahrim. Syaksin maksusin. Diam di dalam masjid daripada orang yang tertentu. Orang yang tertentu iaitu orang muslim. Keluar kafir. Kafir tak boleh i'tikaf. Al-mumayyiz. Budak yang mumayyiz. Dia tidak mumayyiz tak boleh i'tikaf. Al-aqilu yang berakal. Al-majnun orang gila tak boleh i'tikaf. At-tahiru anil janabah wan nifas. Yang suci daripada berjunub dan suci daripada nifas. Suci daripada berjunub, suci pada haid, suci pada nifas. At-tahiru anil janabah wan nifas makna wal haidi wan nifas. Samalah. Orang dalam masa haid, dalam masa nifas, masa junub tak boleh i'tikaf. As-sahi lagi pula orang yang sihat.
Mana tidak sakit yang membahayakan masjid. Lagi pula al-kafi nafsahu an syahwatil farji, yang boleh menahankan dirinya, yang boleh menjaga dirinya daripada menunaikan syahwah farad. Mana tak berlaku jimuk dalam masa iktikaf. Ma'az zikri wal ilmi bit tahrim, serta ingat dan tahu dengan kata haram. Menahan tadi serta dia ingat, mana tidak terlupa dan tidak jahil dengan haram. Itu makna syaksin maksusin, orang yang tertentu. Lagi pula biniyatin, dengan niat. Nak jadi iktikaf ni dengan syarat dia ada niat. Karena bila kita masuk masjid, duduk saja tak ada niat, jadi adat. Tapi apabila kita niat saja kau iktikaf dalam masjid, jadi ibadat. Dengan niat itu jadi ibadat. Arkanul i'tikafi, rukun i'tikaf. Arkanul i'tikafi arba'atun, rukun i'tikaf itu arba'atun, 4. Nak jadi i'tikaf kena ada 4 perkara ni. 1, mu'takifun, orang yang i'tikaf. Orang i'tikaf tadilah muslim mayyiz akil tadi. Yang kedua, mu'takafun fihi, tempat i'tikaf. Ya i'tikaf padanya. Mu'takafun fihi, tempat i'tikaf. Kata dia wahwal masjidul khalis al-masjidiyah. Tempat i'tikaf ni iaitu masjid yang khalis, keadaannya masjid. Masjid yang khalis, keadaannya masjid. Fala yakfi al-musya'u, maka tak madalah oleh tempat yang ada bercampur. Misalnya kata dia kama lau kifa ba'du darihi masjidan syai'an, seperti masalah jikalau diwakaf akan setengah bangunan rumahnya jadi masjid, dia bercampur dengan rumah. Jadi satu bucu pada rumah dia niat jadi masjid. Kata di sini tak sah i'tikaf di situ. Tapi ada khilaf lah. Tak. Ada setengah pendapat. Boleh i'tikaf di satu penjuru daripada rumah dia yang dia niat jadi masjid. Ikut di sini tak sah. Mesti khalis masjid, tidak ada campur. Itu mana mu'takafun fihi. Yang ketiga, walau bersun diam, duduk. Suka duduk ni bertista qada subhanallah. Mana qada tamakninah. Lubsun diam ataupun duduk. Bi ayyal basa fauqa qadri tama'ninatis shalah sakitan aw yataraddadu qadra zalika. Bi ayyal basa, dengan duduk ia fauqa qadri tama'ninatis shalah, lebih daripada qadar tama'ninah shalah. Mana lebih daripada qadar subhanallah. Yang masuk dalam masjid ia duduk sekurang-kurangnya qadar subhanallah. Baru boleh i'tikaf. Maknanya kalau masuk tu baik. Tak boleh i'tikaf. Dia kena duduk diam di dalam masjid lebih daripada qadar atau makninah solat, sama ada sakitan duduk dia ke au yataraddadu ataupun duduk jalan. Qadra zalika, qadar bagi dia makan itu. Mana tak mesti diam. Kalau duduk jalan pun boleh dia nak i'tikaf. Itu yang ketiga. Syak rukun i'tikaf yang keempat, waniyatun, kena ada niat. Niat ni kata dia watajibu niyatu fardihi fi nazrihi. Jadi i'tikaf ni ada dua, i'tikaf sunat, i'tikaf wajib. Kalau i'tikaf sunat, niat sunat.
Tapi kalau i'tikaf tu wajib niat. Atu watajibu niyatu fardihi, wajib niat fardunya. Fi nazrihi, pada nazarnya. Kalau dia nazar, seorang itu nazar. Seorang nazar nak i'tikaf. Jadi wajib dia niat fardu i'tikaf. Saja aku mengadakan fardu i'tikaf. Atau watajibu niyatu fardihi fi nazrihi, wajib niat fardu i'tikaf pada ketika nazarnya nazar i'tikaf. Lafaniaknya bi an yakula nawaitu fardal i'tikafi. Sajaku mengadakan fardu i'tikaf. Awil i'tikaf al manzura, nawaitu i'tikaf yang nazar. Jadi kalau nazar mesti sebut fardu. Fardu i'tikaf ataupun i'tikaf nazar. Kata dia kalau kita nak pahala banyak, bagi orang cidik nak pahala banyak, dia nazar. Sebelum pada masuk masjid nazar. Sebab kalau dia masuk tak ada nazar, yang i'tikaf dalam masjid boleh pahala sunat. Tapi kalau nazar boleh pahala fardu. 70 kali ganda pahala. Sebab tu kata dia wayam bagi dan syugya sepatut lidakhilil masjidi, bagi orang yang nak masuk masjid. Masuk linahwi salatin, bagi umpama semaya. Dia mesti dah masuk masjid, masuk semaya kan, masuk belajar kan. Syugyanya an yanzural i'tikafa, bahawa bernazarlah ia akan i'tikaf. Wilabo pahala dia nazar. Binahwi lillahi alayya. Nazar ni dengan umpama kata dia lillahi alayya, bagi Allah wajib atas aku i'tikaf. Itulah nazar. Lillahi, bagi Allah, alayya wajib atas aku i'tikaf. Ataupun au nazartu an a'takifa, aku nazar i'tikaf. Itu belafaz. Apabila dia berlafaz kata lillahi alayya an a'takifa ataupun nazartu an a'takifa fi hadzal masjid. Aku nazar bahawa aku nak i'tikaf pada ini masjid muddata iqamati hazihi fihi, selama berada aku ini di dalam masjid. Muddata iqamati tak sebut pun tak apalah. Lillahi alayya nazar i'tikaf ataupun nazartu an a'takifa fi hadzal masjid. Jadi apabila dia nazar, tujuannya li yusaba alaihi sawabal wajibi, supaya diberi pahala atasnya pahala wajib. Jadi dia masuk dalam masjid, dia niat i'tikaf, niat fardu lah. Dia akan dapat pahala buat amalan wajib. Kalau tak ada nazar, dia niat i'tikaf saja, dia boleh pahala sunat. Tuli yusaba alaihi sawabal wajibi, supaya diberi pahala atasnya akan sebagai pahala wajib. Summa yanwihi, kemudian bila masuk masjid dia pun niatlah fardu i'tikaf. Tu bagi orang hak nak pahala banyak. Mubtilatul i'tikafi, benar yang batal dalam i'tikaf. Apa yang batal ke i'tikaf? Mubtilatul i'tikafi, perkara yang membatal ke i'tikaf itu sab'atun, 7. Yang pertama al-jununu, gila. Wal irma'u, yang kedua pitah. Ini batal i'tikaf. Kata dia di bawah tu at-tari'atani bisababin muta'addin bihi. Gila ataupun pitan ni yang berlaku kedua dengan sebab muta'addi daripada taksir daripadanya. Kalau tidak taksir itu tak batal. Kalau
dia ada taksir buat dia tu jadi gila kan ataupun jadi fitnah, tu batal. Fala yabtulhu ghairuhu. La yabtulhu ghairuhu. Tak batalnya oleh ghairuhu ghairu muta'addin bihi. Tak batal kalau dia tidak ada taksir. Lakin la yusabu zamanul junub, tapi tak boleh halal lah masa gila. Lau baqiyal muttaqiful walaupun dia duduk di masjid. Wasakru mabuk. Sekarang batalkan i'tikaf mabuk. Mabuk ni in haruma. Jika mabuk dengan cara haram. Dia makan barang haram dalam masjid, mabuk. Batal i'tikaf. Wa illa, dan jika tidak haram, dia makan ubat biasa tapi dia mabuk. Fala yabtul, tak batal. Wa yusabu zamanuhu minal i'tikaf, dan dikira masanya masa mabuk tu daripada i'tikaf. Lau baqiya fil masjid, jikalau masih tinggal dia dalam masjid. Jadi mabuk pun dengan ta'addi, dengan sengaja, dengan taksir. Itu yang batal. Kalau tidak taksir tak batal. Wal haidu datahi, perempuan i'tikaf marihi batal i'tikaf dia. Wariddatu wal iyad, jadi murtad. Wal janabatu, berjunub. Seorang i'tikaf berjunub, batal i'tikaf dia. Junub mana? Allati tuftirus shaima, junub yang membatalkan orang puasa. Junub yang kalau dia puasa tu batal. Mana junub tu? Berlaku tu dengan sebab mubasyarah, setuh kulit kan. Sebab jimuk kan. Kain batal puasa. Mana kalau tak batal puasa, tak batal. Dia tak batal puasa ni mimpi keluar mandi, tak batal puasa. Jadi i'tikaf dia tak batal juga. Ya misal yang batal puasa ni kal jima'i amdan. Jimuk dengan sengaja ma'al ilmi, serta tahu kata haram. Wal ikhtiyari, lagi pula pilihan dia, bukan orang paksa dia. Wal mubasyaratu bi syahwatin, dan mubasyarah setuh kulit dengan syahwah in anzala, jika keluar mandi. Ini dalam masa i'tikaf. Batal bila buat benda ni. Wal khuruju minal masjidi, dan keluar daripada masjid. Batal i'tikaf apabila seorang itu keluar daripada masjid. Keluar tu bila uzrin, dengan tidak uzur. Keluar ni kata dia aibi kullil badani, dengan semua badan. Mana keluar tangan, keluar kaki, keluar kepala, tak batal lagi i'tikaf. Keluar semua badan baru batal. Ma'al ilmi bitahrim, serta tahu dengan tak boleh keluar. Kalau nazar tu jadi haram. Wal amdi wal ikhtiyar, lagi pula sengaja, lagi pula pilihan sendiri. Kata yang batal ni keluar dengan tidak uzur. Berarti kalau uzur, tak batal. Isadianya wakaza, mana tak batal. Maksud dalam uzur li iqamati haddin sabata bi iqrarihi. Keluar daripada masjid kerana nak mengadakan had yang sabit dengan ikrarnya. Dia dalam masjid ada mengaku satu-satu benda. Jadi keluar untuk mendirikan had yang sabit dengan sebab ikrar dia tu, masuk dalam uzur. Amal khurud, adapun keluar li uzrin, keluar kerana uzur, ini tidak tak batal i'tikaf. Masuk dalam uzur kal akli, keluar untuk makan.
wasyurbi, keluar untuk minum. Allazi la yumkinu fil masjidi, makan dan minum yang tak mungkin dalam masjid. Makan minum yang tak boleh makan dalam masjid. Sama ada tak mungkin dengan sebab takut jadi cemar masjid kan. Tu masalah uzur, boleh keluar untuk makan, boleh keluar untuk minum. Tak batal iktikaf je. Wa qada'il hajati, dan qada hajat. Keluar qada hajat. Wal hadasil akbari, keluar kerana berhadas besar. Kerana dia berjunub. Semua tu fala yadurru, tidak mudarat, mana tak batal. Tak batal iktikaf. Al-hajju wal umratu, haji dan umrah. Al-hajju, bermula haji itu lughatan, pada lughah maknanya al-qasdu, qasad. Apa haji makna qasad, tuju. Makna pada lughah ni lil baitil haram am li ghairihi, lin nusuki am li ghairihi. Tuju kepada Baitillahil Haram kah ataupun tuju kepada tempat lain. Lin nusuki, untuk ibadat kah ataupun tidak kerana ibadat. Lafaz al-hajju ni makna qasad, makna umum qasad. Dia ada orang tambih di bawah tu. Kata dia tambih satu jaga-jaga. Qala al-Bajuri, berkata Bajuri, su'ila Asy-Shibramilsi, ditanya seorang ulama nama Asy-Shibramilsi, an qauli syaksi, tanya daripada perkataan seorang, liman lam yahujjah, bagi mereka yang belum buat haji. Jadi dia kata kalau orang tak pergi buat haji lagi, dia kata ya hajjaj. Dia panggil kata hei haji. Dia pergi panggil kata hei haji kepada orang yang tak buat haji lagi. Apa hukum? Ya hajja fulan, hei haji fulan. Apa dia katalah tu? Ta'ziman lahu, kerana nak mulia. Kalau kita panggil ustaz, dia panggil haji, kerana nak mulia pada orang tu. Padahal orang tu tak buat haji lagi. Hal yahrumu au yajuz, adakah haram atau haram? Apa hukum? Mana kita tahu lah, dia tak buat haji lagi tapi nak mulia dia, kita panggil haji. Shibramilsi jawab, fa ajaba, maka jawab Shibramilsi bit tahrim. Dia kata haram. Tak boleh. Li'annahu kazibun, karena dia dusta. Maksudnya dusta. Naam in qasadal makna lughawi, bahkan jika qasad akan makna lughawi, ka'an arada ya qasidan at-tawajjuha ila kaza. Tapi kalau dia qasad makna lughawi, kerana hajja makna orang qasad, orang tuju satu benda. Ka'an arada seperti mahanak ki ia, hei orang yang tuju kepada satu perkara. Haji dengan makna orang nak pergi tu orang yang qasad tuju pada satu perkara. Maknanya tak pakai makna syar'i dah, pakai makna lughawi. Haji hak makna lughawi dengan makna al-qasdu. Jadi dia kata ya haji makna ya qasidan, orang nak qasad tuju pada satu tempat. Jazah, harus. Tu dia nak pakai makna lughawi ke ataupun pakai makna syar'i. Wa syar'an, dan pada syarak, haji pada syarak, qasdul baitil haram lin nusuki, menuju kepada baitillahil haram kerana ibadat. Tu makna haji. Pergi kepada Baitillahil Haram lin nusuki, kerana ibadah.
Wal umratu dan umrah pula, lafaz umrah lughatan pada lughah az-ziyaratu ziarah. Umrah makna ziarah. Itu makna pada lughah. Wa syar'an dan pada syarak ziyaratul baitil haram lin nusuki, menziarahi baitillahil haram lin nusuki, untuk ibadah. Kalau itu ada beza di antara haji dengan umrah ni. Karena kita di Mekah ni kadang-kadang dia buat haji, kadang-kadang dia buat umrah. Beza di antara haji dengan umrah ni kata dia, wal farqu bainaha wa bainal haji anna nusuka fihi mustamilun 'ala al-wuquf bi Arafah. Sebab tak sama di antara haji dengan umrah ni. Farqu perbezaan bainaha di antara umrah wa bainal haji dan di antara haji, anna nusuka fihi, bahasa ibadat padanya pada haji mustamilun 'ala al-wuquf bi Arafah, mengandungi atas wukuf di Arafah. Kalau orang buat haji, dia kena pergi wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ni 9 Zulhijjah. Bi khilafihi fiha, dengan menyalahinya dengan menyalahinya ibadat fiha fil umrah. Adapun umrah tidak ada wukuf di Arafah. Sebab tu untuk umrah ni boleh sepanjang tahun. Boleh pergi umrah sepanjang tahun. Dalam satu hari berapa kali pun boleh umrah. Tapi bagi haji kena ada wukuf di Arafah, sebab tu setahun sekali. Syurutu wujubil haji wal umrati, syarat wajib haji dan umrah. Kedua-dua ni wajib. Haji wajib, umrah wajib. Wajib atas jalan tarahi, pelamatan. Maknanya seorang apabila cukup syarat-syarat dia, wajiblah dia buat haji sebelum pada mati. Syurutu wujubil haji wal umrati khamsatun, syarat bagi wajib haji dan umrah khamsatun, 5 syarat. Ada 5 syarat. Syarat pertama al-islamu, Islam. Syarat yang kedua wal bulughu, baligh, sampai umur. Syarat yang ketiga wal aqlu, berakal. Syarat yang keempat wal hurriyatu, merdeka. Biasanya 4 syarat ni ada belakang. Syarat yang kelima wal istita'atu, kuasa. Istita'ah ni ada yang cukup syarat, ada yang tak cukup syarat. Nak wajib haji kena al-istita'atu, orang yang kuasa buat haji. Yang kuasa ni dia ada 2 bahagian. Di bawah tu wahya nau'ani. Kuasa ni ada 2. Satu istita'atu bin nafsi, kuasa pergi buat sendiri. Jadi wajib dengan sebab dia kuasa dengan sendiri. Kata dia nak kuasa dengan sendiri ni wa syurutuha sab'atun, syaratnya kena ada 7. 7 syarat ni, cukup 7 syarat ni berarti orang tu kuasa pergi buat haji dengan sendiri. Yang pertama wujuduz zat, ada bekalan. Maknanya ada duit, ada wang untuk perbelanjaan. Yang kedua warrahilati, ada kenderaan. Kenderaan ada. Mana ada harga untuk bayar kenderaan. Wa amnut tariq, selamat jalan. Jalan nak pergi kepada haji selamat, tak ada peperangan, tak ada mudarat. Satu wujud zat, ada bekalan. Yang kedua ada rahilah, kenderaan. Yang ketiga selamat jalan. Yang keempat imkanul masiri. Ya tu. Satu. Imkanul masiri, mungkin perjalanan. Mungkin perjalanan ni
Ikut keadaan dunia sekarang lah. Boleh visa. Masa pun ada. Sepak jalan ni. Syarat lagi wa an yakhruja ma'al mar'ati zawjuha. Perempuan kalau nak pergi haji mesti keluar serta perempuan suaminya. Au mahramuha ataupun muhrimnya. Perempuan kena ada suami ataupun ada muhrim. Wa illam yakun kullun minhuma siqatan, walaupun suami dan muhrim itu tidak siqah. Orang fasik. Pun boleh. Kena ada muhrim. Walaupun muhrim bukan orang siqah. Au abdu hasiqatu ataupun hambanya yang siqah. Boleh juga. Soal perempuan dia haji dengan hamba dia yang siqah. Au niswatun siqatun ataupun boleh juga perempuan dia haji bersama dengan beberapa perempuan yang siqah. Jadi tak ada muhrim pun boleh, tapi bersama dia beberapa perempuan yang siqah. Sintani fa aksar, 2 maka lebih. Sekali 2. Lagi pula wasubutuhu 'alal markub bila dararin, dia boleh duduk atas kenderaan dengan tidak mudarat. Syadidin dia kuat. Mana kalau tak boleh duduk atas kenderaan tu, dia jenis orang tak boleh duduk mudarat apabila naik kenderaan, tu tak wajib. Dia boleh tetap atas kenderaan dengan tidak mudarat yang kuat. Wa wujuduz zat, dan ada bekalan wal ma' dan air. Wa'il fid dabah, dan makannya bagi binatang. Ini masalah lagi dengan binatang. Tengah jalan tu ada makannya bagi binatang. Bil mahalil lati ya'tadu hamluha minha, di tempat-tempat yang beradab beretinya daripadanya. Bisa manil miskin dengan harga yang sepatut. Jadi yang pertama tu istita'ah bin nafsi, ya panggil. Kuasa dengan sendiri. Tu apabila nak pergi sendiri, kena kuasa. Cukup syarat tadi, wajiblah. Ada satu lagi, wastita'ah bil ghairi. Kuasa dengan cara ganti orang lain. Ya, apabila dia tak boleh pergi sendiri, dia kena ganti orang lain. Ataupun kuasa juga. Dengan cara mengganti orang lain. Fatajibu inabatun an mayyitin, maka wajiblah oleh mengganti daripada seorang yang mati. Ghairi murtadin, yang tidak murtad. Ya alaihi nusukun, yang wajib atasnya haji. Seorang mati tak sempat pergi buat haji, dia tu wajib haji. Dia kena ganti orang lain. Min tarikatihi, daripada pesakanya. Ambil harta dia. Bagi kepada seorang untuk dia buat haji. Kita panggil upah haji. Tu kalau dia ada harta, dia wajib haji. Fa illam takun, maka jika dia tidak ada tarikah, tidak ada harta, seorang mati tidak ada harta, sunnah liwarisihi an yaf'alahu anhu, disunat bagi warisnya membuat haji ganti daripadanya. Jadi ada waris dia yang tolong buat haji kepada dia. Itu sunat lah. Sunat bagi waris membuat haji ganti daripada si mati yang tidak ada harta tadi. Fa in fa'alahu ajnabiyyun jaza, jika tolong buat oleh ajnabi, ada jiran lah kampung nak tolong buat wik dia, jaza haruf. Walau bila izin, walaupun dengan tidak izin. Orang itu tolong buat dengan tak ada izin pada waris pun haruf. Satu lagi bil ghairi ini au an ma'dudin. Jadi fatajibu inabatun, wajib mengganti an ma'dubin, daripada orang yang lemah. Tak mati lagi tapi tak kuasa dah. Nak pergi buat haji dengan sendiri. Ma'dub ni orang yang tak kuasa nak pergi buat haji dengan sendiri. Dia wajib mengganti daripada orang yang lemah
bi ujratin, dengan cara memberi upah kepada seorang untuk dia buat haji ganti daripada dia. Au bi mutawwi'in, ataupun ada orang yang suka rela bin nusuki anhu untuk buat haji ganti daripadanya. Ganti pada seorang yang lemah, dia masih hidup lagi tapi tak kuasa nak pergi dengan sendiri. Bi syarti an yakuna mausukan bihi, dengan syarat bahawa adalah seorang tadi dipercayai dengannya adda fardahu, menunai akal fardunya oleh ghairu ma'dubin, oleh orang yang tidak lemah tadi. Itu syarat upah tu, syarat dia percaya kata orang yang nak ganti dia tu boleh tunai ganti dia. Lagi pula syarat wa kaunul mutatawwi'i in kana asluhu au far'uhu, syarat keadaan orang yang tolong buat, mutatawwi' ni tolong buat dengan tidak ada upah ganti daripada makdud itu, jika adalah dia tu asalnya, asal ni ibu bapa dia, au far'uhu ataupun far'nya, anak cucunya. Ghairu masyin, tidak berjalan dan tidak berpegang ala soal atas minta sedekah. Mana orang nak diganti dia ni, diganti dengan sukarela dia, dengan harta dia. Dia tak ada tidak minta dengan orang lain. Tu panjang. Jadi hasilnya kuasa ni ada dua lah. Kuasa bin nafsi, kuasa bil ghairi. Dua kuasa. Arkanul haji, rukun haji. Rukun haji, arkanul haji sittatun, rukun haji adalah 6. Di haji ini rukun suku, wajib suku, lain-lain. Kalau ibadat lain rukun dengan wajib sama, semaya rukun dengan wajib sama. Tapi haji tidak. Ada rukun haji, ada wajib haji. Yang besar rukun. Rukun tak boleh ganti. Ada pun wajib haji boleh ganti dengan bayar dam. Rukun haji sittatun 6. Ini mesti buat. Apabila seorang itu buat haji, rukun dia mesti buat. Tak boleh ganti. Yang pertama al-ihramu, ihram. Niat haji. Ihram iaitu niat masuk dalam haji. Serta dia pakai ihram. Dia pakai ihram, lepas tu niat masuk dalam ibadat haji. Itu mana al-ihram. Makna di bawah tu ai niyatud dukhul fihi, niat masuk di dalam ibadat haji. Bi an yakula bi qalbihi wujuban wa bi lisanihi nadban. Dengan berkata ia dengan hati, mana niat hati atau hak wajib. Berlafaz dengan lidah tu sunat. Berlafaz dengan lidah bagi haji ni sunat. Ini ada dalil. Adapun yang lain tu qiyah haji. Kata ada sunat berlafaz tu. Qiyah dengan haji lah. Asalnya haji. Haji ni sunat berlafaz dan wajib ingat dalam hati. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sunat dia berlafaz dan wajib dia niat dalam hati dia. Sengaja aku mengadakan haji dan aku ihram dengan haji kerana Allah Ta'ala. Itu rukun. Yang pertama ihram, niat haji. Yang kedua wal wukufu bi Arafah, wukuf di Arafah. Wukuf berarti bi Arafah, di pada Arafah. Satu tempat nama pada Arafah. Pada hari 9 Zulhijjah. Setiap orang yang nak buat haji mesti wukuf di Arafah. Sebab tu hari tu orang sakit ni kita bawa mari kepada Arafah. Semua orang yang nak buat haji mesti kena wukuf di Arafah. Tidak wukuf tak boleh haji. Sehingga ada hadis Nabi kata, al-hajju Arafatu. Haji itu mesti wukuf di Arafah. Jadi rukun yang besar dalam haji iaitu wukuf di Arafah.
Wat tawafu yang ketiga tawaf. Tawaf rukun. 7 keliling. Tawaf di Baitillah. Wasa'yu yang keempat, wasa'yu sa'i di antara Safa dan Marwah. Yang kelima wal halqu awit taksiru, cukur ataupun gunting. Yang keenam wa tartibu ma'zamil arkani, tertib. Kebanyakan rukun itu kena tertib. Macam ihram, wukuf, kena ada tertib. Arkanul umrati, rukun umrah. Yang tadi haji ini umrah. Ya selalu ada lagi buat umrah ni, rukun dia. Arkanul umrati hiya arkanul haji, ialah rukun haji, sama dengan rukun haji. Illal wuqufa, melainkan wukuf satu tidak ada pada umrah. Artinya ada ihram, niat umrah, ada tawaf, ada sa'i, ada cukur. Itu umrah. Jadi lain pada wukuf, itu rukun umrah. Bermula daripada niat ihram di miqat, pergi kepada miqat, niat ihram, lepas tu tawaf, sa'i, cukur. Wajibatul haji, yang wajib dalam haji. Perkara yang wajib haji. Mana wajib dengan rukun lain. Wajibatul haji, yang wajib dalam haji itu 6. Yang pertama, kaunul ihrami minal miqati, keadaan niat haji itu minal miqat, daripada miqat. Bila seorang nak niat haji, dia kena niat daripada miqat. Itu wajib haji. Orang yang tidak niat di miqat, kena bayar dam. Miqat ni huwa lughatan al-haddu, sakat teh. Itu makna miqat. Wa syar'an, dan pada syarak zamanul ibadati wa makanuha. Masa wa ibadat dan tepatnya tempat ibadat. Itu makna miqat. Miqat zamani, miqat makani. Masa buat ibadat dan tempat untuk buat ibadat. Wa huwal muradu huna. Murad di sini itu tempat nak niat tu. Famiqatu min Makkah, man bi Makkah, maka miqat mereka yang di Mekah. Miqat bagi orang yang buat haji yang telah duduk di Mekah. Kalau kita pergi awal, makna kita telah jadi orang Mekah, duduk di Mekah. Miqat dia Makkah tu, di Mekah tu. Rumah di Mekah tu lah. Tempat dia niat ihram haji. Tu bagi orang Mekah. Walitihamatil Yaman, miqat bagi orang daripada Yaman, datang daripada Yaman. Nama satu tempat Yalamlam. Wali Najdin, miqat bagi orang Najdi, Qarnun, nama tempat Qarnun. Wali ahli al-Iraq, miqat bagi ahli Iraq. Wa Khurasan, Zatu Irkin, nama tempat Zatu Irkin. Wa Misra wal Maghrib, miqat daripada orang Mesir dan orang Maghrib, Al-Jahfah. Wal Madinah, miqat orang Madinah wa Syam. Ni kalau orang Madinah. Nabi daripada Madinah nak mari buat haji, miqat dia miqat orang Madinah dan Syam, Zulhulaifah nama. Gitu kalau kita pergi haji, kita pergi Madinah dulu. Nak masuk Mekah dekat haji. Miqat kita sama Zulhulaifah. Sekarang nama Abiyar Ali. Fa in jawazal miqat, maka jika telah melangkahi miqat oleh muridun nusuk, oleh orang yang menghendaki buat haji, dia tidak niat, tidak ihram haji di miqat, dia telah lalu lepas pada miqat. Summa ahrama, kama dia baru dia ihram. Walam ya'ud ilahi, dan dia tidak kembali kepada miqat. Qabla talabusi binusukin, belum daripada dia buat
dengan ibadah haji. Fa'alaihi damun. Maka wajib tanya bayar dam. Jadi benda wajib ni, wajib haji ni, kalau tak buat apa boleh, tapi mesti kena bayar dam. Yang pertama, keadaan ihram niat haji itu daripada miqat. Yang kedua, waram yul jimari salasi, melontar jumrah yang 3. Melontar jumrah yang 3. Jumrah 3 ni ay al-kubra allati tali Masjid Khaif. Jumratul kubra dekat dengan Masjid Khaif. Summa al-wusta, summa jumratul aqabah. Pada hari tasyrik. Melontar 3 jumrah, tu wajib haji. Satu jumrah dengan 7 batu. Ini 3 jumrah. 3 hari melontar. Tu wajib haji. Wal mabitu bi Muzdalifah, dan bermalam di Muzdalifah. Wajib haji juga bermalam di Muzdalifah. Selepas daripada wukuf di Arafah, sebelah malam tu kena ada. Pukul 12 malam tu kena ada di Muzdalifah. Tu bermalam di Muzdalifah tu pun wajib haji. Wal mabitu bi Minan, dan bermalam di Mina. Layali tasyrik, malam-malam tasyrik. Malam-malam duk tunggu untuk melontar jumrah tu. Bermalam di Mina 3 malam. Tasyrik tu wajib haji juga. 2 malam bagi orang nafas awal, 3 malam bagi orang nafas akhir. Wa tawaful wida'i, dan tawaf wida'. Tawaf untuk tinggal Baitullah. Tawaf wida' pun masuk dalam wajib haji. Wa taharruzu an muharramatil ihram. Sehingga pada wajib haji juga memelihara, menjaga daripada mengerjakan perkara-perkara yang haram dalam masa ihram. Tak buat benda-benda yang haram dalam masa ihram. Itu wajib haji. Wajibatul umrati, perkara yang wajib dalam umrah. Tadi rukun umrah sama dengan rukun haji melainkan wukuf di Arafah. Wajib umrah pula. Wajibatul umrati, yang wajib bagi umrah isnani, 2 perkara. Yang pertama, kaunul ihram minal miqati, keadaan ihram niat umrah itu daripada miqat. Apabila seorang itu nak niat ihram, mesti dia pergi kepada miqat. Miqat ni ada di bawah tu, miqatuha, miqat untuk umrah al-makani, miqat tempat. Miqat makani. Ada pun miqat zamani, dia boleh setiap masa. Miqat makani pula liman bil harami, bagi mereka yang ada di tanah haram, min Makkah wa ghairuha. Sama ada dia duduk di Mekah ke ataupun duduk lain daripada Mekah, tapi dia duduk di tanah haram. Adnal hilli, sehampir-hampir tanah halal. Apabila dia nak buat umrah, dia kena pergi kepada tanah halal yang paling dekat. Niat di situ. Wa afdalu buqa'ihi, dan seafdal tempatnya, tempat tanah halal ni al-Ji'ran. Dia paling afdal sekali. Dia nak niat umrah, dia tubik pergi kepada satu tempat nama Ji'ran. Itu dia paling afdal. Summa tan'im, kurang sikit tan'im. Banyak orang tan'im lah, dekat, mudah. Summa al-Hudaybiyah, boleh juga dia pergi niat di Hudaybiyah. Jadi kalau orang umrah tu sepatutnya pergi belakang tempat ni. Wali ghairihi, dan lain pada lagi. Lain lagi daripada 3 tempat ni. Makna di mana tanah halal bolehlah. Wali ghairihi, dan bagi yang lainnya, lain itu miqatul haji, semua miqat haji.
tadi, semua miqat haji tadi boleh gini di situ. Ya, biar ahli di tempat lain lagi. Karena semua itu di tanah halal. Itu kaunul ihrami minal miqat. Keadaan ihram itu daripada miqat, yaitu tanah halal. Itu wajib haji. Berarti kalau tak giniak di situ, kita bayarkan. Wa taharruzu an muharramatil ihram, dan memelihara, menjaga daripada perkara-perkara yang haram dalam masa ihram. Wajibatut tawaf, benar-benar yang wajib dalam masa tawaf. Wajibatut tawafi, segala yang wajib dalam masa tawaf, asyaratun 10. Yang pertama, satrul aurati, menutup aurat. Kafe dulu, lanjut. Tak boleh, mesti tutup aurat. Wa taharatu anil hadasaini, suci daripada dua hadas. Hadas kecil dan hadas besar. Ini susah. Tapi dalam mazhab Syafi'i ada kaul yang mengatakan setuh ni orang yang menyetuh ya batal wudu, yang kena setuh tak batal. Wa taharatu anin najasati, suci daripada najis. Dalam masa tawaf mesti suci daripada najis. Wa ja'lul baiti an yasarihi, dan menjadilah ia akan Baitillah daripada pihak kirinya. Baitillah tu duduk di sebelah kirinya. Mana dia berjalan sama dengan orang lain. Kalau dia jadi sebelah kanan, mana dia jalan tak sama dengan orang. Menjadikan Baitillah daripada sebelah kirinya. Wal ibtida'u, dan tempat ibtida' tawaf ni tempat mulanya bil hajril aswadi, di hajar aswad, batu kita. Mulai tawaf bermula daripada hajar aswad. Wa muhazatuhu bi jami'i badanihi, dan membetulinya, cara berjalan dia membetulinya dengan semua badannya. Mana kalau ada orang tepuh, ada apa jadi badan dia tak betul, dia kena unus mula. Membetuli dengan semua badannya. Wa kaunuhu sab'an, dan keadaannya tawaf 7 kali. Tawaf 7 kali baru panggil sekali tawaf. Tak cukup 7, tak jadi tawaf lagi. Kena 7 keliling. Dengan yakin 7 kali. Wa kaunuhu dakhilal masjidi, dan keadaannya tawaf itu di dalam masjid. Berarti kalau dia tawaf di luar masjid tak jadi. Mesti kena dalam masjid haram. Sama ada di padat pak tawaf tu ataupun dia berjalan dalam masjid. Di luar masjid tak boleh. Wa kaunuhu kharijal baiti, dan keadaannya tawaf itu di luar Baitillah. Tak boleh masuk satu bahagian daripada tubuh dia ke dalam Baitillah. Sama ada tangan dia kan, muka kepala dia kan, masuk dalam satu bahagian pada Baitillah tak boleh, di luar Baitillah. Wasyazarwan, dan di luar Syazarwan. Syazarwan ni jidat Baitillah. Wal hijri, dan di luar daripada hijr Ismail. Hijr Ismail tu dia kena luar pada tu. Tak boleh masuk satu bahagian daripada hijr Ismail. Wa adamu sarfihi li ghairihi, dan tidak memalingnya li ghairihi untuk benda lain. Mana dia berjalan tu untuk tawaf. Dia tak niat berjalan untuk pergi buat benda lain. Oleh di tengah-tengah jalan jumpa dengan orang berhutang dia. Dia kata nak turut wid nak ambil hutang.
Jadi paling daripada jalan untuk tawaf kepada buat benda lain. Itu tak boleh. Wa adamu sarfihi, tidak boleh palingnya li ghairihi kepada benda lain. Yang misal qatala bi gharimin, seperti menutup cari orang butai. Tawaf belah-belah nak cari orang butai dah. Fa in sarafahu in qata'a, kalau dia paling putus tawaf dia. Kemudian wajibatus sa'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah.